Jadi minyak dalam tangki kenderaan tersebut akan ditransfer ke dalam tong jerrycan yang disediakan di Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solehatul dalam 999 membawa perkembangan terkini tindakan penguatkuasaan. Saudara, barangan bersubsidi dihaskan untuk rakyat tempatan. Namun, terdapatnya aktiviti penyeludupan minyak masak dan petrol ke negara jiran yang dikesan di Sungai Golok, Kelantan. Pelbagai modus operandi digunakan untuk mengaburi mata pihak berkuasa di sempadan negara. Wartawan Haziq Hamid membongkar isu ini bersama pasukan polis Marin Wilayah 3 Pangkalan Kubur dan KPDN HEP Negeri Kelantan. Saksikan laporannya. Penyeludupan barangan bersubsidi khususnya minyak petrol dan minyak masak antara kegiatan yang sering dilakukan bagi meraih keuntungan. Bagi mengekang aktiviti haram ini, 17 anggota termasuk pegawai dari pasukan polis Marin Wilayah 3 dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kelantan menjalankan operasi rondaan di kawasan Sungai Golok. Sungai sepanjang 95 km ini dipercayai antara kawasan panas bagi aktiviti penyeludupan, khususnya bagi barangan yang menerima subsidi kerajaan Malaysia. Kegiatan ini juga dijalankan beberapa sindiket tertentu bagi meraih keuntungan 4 kali ganda berbanding harga jualan. Sebarang pergerakan yang mencurigakan akan diperiksa oleh pihak berkuasa. Kapal nelayan antara sasaran pemeriksaan pasukan penguatkuasa dalam usaha membantras aktiviti penyeludupan bahan api atau minyak petrol. Liter. Berapa liter guna untuk buat ni? Tari 300 liter. 300 liter. Tari tapak kemarin kadang-kadang apa pangorek ada balik. Ya. Kau ada minyak? Kau minyak saya 3,000 sebulan kota 3,000 liter. 3,000 sebulan kota dia. Tapi kalau balik, kalau ke laut tari sampai malam 200. 300 guna. Hari itu 300 ya. Tadi 300 sampai ke malam dah. Kalau macam balik ni tak habis 100 ni. Sebulan ni berapa kali keluar? Sebulan berapa kali tangkap ikan? Oh, tak kira. Kalau angin tak keluar. Kalau macam bulan Kalau ni, macam bagi ada mak seduk. Lebih balik. kalau macam bulan ni berapa kali? Bulan lepas berapa kali dah keluar? Saya tak ingat ada 10 kali boleh. 10 kali boleh ya? Bagi ada lebih. Bau ni apa-apa? Apa? Kiranya bulan lepas 10 kali lagi. Lebih. Lebih 10 kali dah. 10 kali lebih. Kawasan pengkalan haram di pesisiran sungai juga dipantau pasukan peronda setiap hari tanpa henti. Pemeriksaan di kawasan darat turut dijalankan. Operasi yang kita jalankan bersama pihak Kementerian Perdagangan Negeri Kelantan dalam tempoh 5 hari. Dan pada hari kedua operasi kita tu kita telah membuat pemantauan dan pemeriksaan di kawasan pengkalan haram yang terdapat di pesisir Sungai Golok lah. Ketika operasi pemantauan dilakukan, lebih 20 pengkalan haram di kawasan pesisiran sungai diserbu pihak berkuasa. Meskipun kawasan pengkalan haram ini dibersihkan serta-merta, masih ada kumpulan sindiket yang berdegil dan membina penempatan transit. Jadi daripada kenderaan dia akan pam keluar daripada tangki kereta tu, kenderaan tu masuk ke dalam tong ya, tong yang telah disediakan di stor. Tindakan yang seolah-olah terus mencabar pihak berkuasa. Oh, itu dah ada ni. Yang mudah ni jadi Terus sampai ke sebelah. MO yang dijalankan, kita kena pasti sedikit ataupun individu ini dia akan mengisi minyak dahulu daripada stesen-stesen minyak ke dalam tangki kenderaan tersebut, dan juga ada kenderaan-kenderaan dia ubah suai tangki tersebut supaya lebih minyak yang diperoleh daripada stesen minyak dan dibawa ke stor-stor penggalan haram yang terdapat di sepanjang Sungai Golok inilah. Jadi minyak dalam tangki kenderaan tersebut akan ditransfer
ke dalam tong jeriken yang disediakan di pengkalan-pengkalan haram ni yang digunakan sebagai transit. Kalau kita tengok situasi dilihat tiadanya penguatkuasa di kawasan tersebut, mereka akan memindahkan tong jeriken ni ke dalam perahu-perahu yang siap sedia di negara jiran. Penyeludupan barangan bersubsidi mampu menjejaskan kadar keuntungan penjualan bagi ahli peniaga runcit serta kedai makan. Berdasarkan aduan peniaga khususnya di Kota Baru, kekurangan bahan mentah terutamanya minyak masak menjadi salah satu masalah yang disyaki berpunca daripada kewujudan sindiket penyeludupan ke negara jiran. Minyak masak sekarang saya kena jual RM2.7, RM2.8. Dulu RM2.5. Dulu RM2.5. Jadi sekarang pun minyak payah nak dapat. Minyak payah dapat. Nak dapat kat sini ke macam mana? Saya dapat kilang ni, saya ada lesen minyak. Cuma kalau saya minta, biasa saya ambil 50 satu minggu. Tapi sekarang dapat 20 pun tak sampai. Bagi kami, bagi peniaga kedai makan ni memang itu satu masalah lah. Di dalam seminggu tu 2 hari ke 3 hari tu memang tak ada stok minyak masak lah tu. Kita pakai lebih kurang sehari dalam 10 ke 12 kilo. So bila stok tak ada tu terpaksa lah pergi ngutik-ngutik cari kedai runcit 1 kilo, 2 kilo nak dapatkan, nak cukupkan stok untuk penggunaan di kedai makan ni. Kalau kita beli dekat pemborong besar tu, kita dapat dengan satu harga sekilo RM2.5. Kalau kita beli kedai runcit biasa ni mungkin dalam 27, 28. Ada perbezaan harga sikit lah. Kalau seandainya tak ada minyak yang per kg yang sekilo-sekilo tu, terpaksa lah kita pakai minyak botol tu. Minyak botol agak mahal lah. Sampai harga dia dalam RM4.20 lah sekilo. Bertindak atas maklumat risikan dan pemantauan, 10 pegawai diketuai pihak KP dan HEP Kelantan membuat pemeriksaan di sebuah premis sekitar Tumpat. Pemilik premis ini gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah dan disyaki membuat cubaan menyeludup ke negara jiran. 3 hari ni kita ikut. Tak takut. Dia ada. Tak nampak. Terus tempat penyimpanan. Ini pun dia, you tak sabar kan, cepat kan saya. You punya tempat. Betul. Yang ni semua you punya. Saya punya. You punya you nak bawa ke mana ni? Nak hantar ke kedai. Kedai you kat mana? Depan. Kat depan. Depan. Depan ni. Semua ni nak hantar kedai. Dalam kuantiti lebih kurang 300 lebih ni untuk kedai. Operasi tu. Serbuan tersebut kita telah berjaya merampas lebih kurang 6 metrik tan minyak masak yang kita syaki cuba untuk diseludup ke negara jiran, yang mana nilai anggaran bagi minyak masak tersebut adalah lebih kurang RM16,000. Kes ini akan disiasat di bawah Seksyen 20/1 atau Kawalan-Kawalan 1961 dan juga Peraturan 13/1 Peraturan Kawalan-Kawalan 1974. Statistik kes melibatkan rampasan barang kawalan semakin meningkat di kawasan sepadan, iaitu pada tahun 2019 lebih kurang 102 kes telah dihasilkan melalui agensi pengurusan sepadan yang melibatkan nilai rampasan lebih kurang RM154,000, manakala pada tahun 2020 sebanyak 168 kes telah direkodkan melibatkan nilai rampasan lebih kurang RM216,000 Malaysia. Kesemua barangan yang dirampas dibawa ke stor penyimpanan KP dan HEP Kota Baru untuk tindakan lanjut. Pihak KP dan HEP Kelantan bersama pasukan Polis Marin Wilayah 3 sentiasa komited dalam menjalankan operasi membantras aktiviti penyeludupan barangan bersubsidi di Kelantan. Berdasarkan statistik oleh pihak KP dan HEP Kelantan, nilai rampasan tertinggi adalah melibatkan minyak masak, yang mana nilai subsidi tersebut sepatutnya boleh dijimatkan oleh pihak kerajaan kerana kerajaan terpaksa menanggung kos yang tinggi yang diperuntukkan untuk kegunaan rakyat-rakyat tempatan, namun telah disalahgunakan oleh setengah golongan yang tertentu untuk tujuan kepentingan peribadi dengan membawa barang-barang tersebut ke negara jiran bagi tujuan penyeludupan. Kabinet CP memberi amaran dan nasihat kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab supaya menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut kerana
Pihak kementerian akan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan sepadan yang lain dalam usaha untuk memanteras aktiviti-aktiviti penyeludupan di sepadan negara. Hazid Hamid, 999. Okey, hak yang digunakan 50 mg saja. Sekarang you ikut kami balik balai, kami akan test you satu lagi alat. Setelah sana sangkul, kami akan proceed you satu report. Pemandu mabuk terus dipantau bagi menghindari pengguna jalan raya lain daripada menerima padah. Pasukan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang melancarkan satu sekatan jalan raya di sekitar Jalan Residensi bagi mengenal pasti pemandu di bawah pengaruh alkohol berlebihan. Wartawan Sanizar Ayin turut serta dalam operasi ini. Saksikan laporannya. 25 Disember jam 12 malam. Sepasukan polis dari bahagian siasatan dan penguasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang melancarkan op mabuk di sekitar Jalan Residensi Pulau Pinang. Operasi yang diketuai ASP Mior Rosli Abdul Rashid ini turut melibatkan kekuatan seramai 2 pegawai dan 11 anggota dari IPD yang sama. Keluar dia kereta ni. Ikut prosedur lah. Keluar. Gara-gara bacaan kandungan alkohol melebihi syarat yang ditetapkan, wanita ini ditahan untuk tindakan lanjut. Okey, dia punya had dia 50 saja. Pun kaculat. Pun. Lagi. 05. Yang digunakan 50. 205 you punya bacaan. Okey, hak yang digunakan 50 mg saja. Sekarang you ikut kami balik balai, kami akan test you satu lagi alat. Setelah sana sangkul, kami akan proceed you satu report. Kami akan buat satu report, kami akan charge you dekat court. Okay, you keluar kereta. Minum ramai-ramai lah. Tahu? 5 orang. Oh, 5 orang. Masuk dalam mulut. Okey, hembus. Kuat. Lagi. Lagi, kuat lagi. Okey. Baru punya hukuman you tahu? Memang tak tahu. Hukuman baru punya. Bukanlah, dia punya hukuman baru sekarang. Kalau kita minum, tak boleh memandu. Tapi dia punya hukuman baru punya. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Hidup air bukan kita kalimat. Tapi kebanyakan yang saya tanya, dia tahu hukuman baru. Baru dia lebih berat lagi. Sebab dia bacaan dia 90. Tapi kita bawa isi balai dulu lah. Test dulu satu yang lebih lah. Ada satu round lagi test. Kalau kata sana bacaan okey, tak sampai dari tahap yang tidak dibenarkan tu, okey lah. Tapi jangan memandu tu saja. Okey. Ataupun kalau lebih baik kita panggil Grab kan, untuk balik dan sebagainya. Ataupun bawa kawan tu jangan minum. Lagi. Okey. Ui. Tu. 218 dia punya bacaan alkohol. Okey. Hak yang dibenarkan 50 mg saja. Abang ada? Sila. Ha? 10罢了，现在喝一半。昨天还是啊？我不知。 No lah, I want to go back home already. Huh? Because I stay in my auntie house. Yalah, you tak boleh try lah. Yeah lah, but because I didn't bring my contact lens, everything. Sekarang you try. You jangan Tapi drive. kami- Lain kali you naik Grab. No, because I need to send my uncle's house. Because I won't drive. 现在你还不里面了，明白吗？嘛，我懂，可是我现在我知道我是我 auntie 我要回去。跟我们回程。明白吗？现在你跟我们回程。 Lelaki berusia 39 tahun ini turut ditahan kerana disyaki memandu dalam keadaan mabuk dan berbahaya. Tutup muka. Okey, Pak. Tak, kita test dulu. Hasil pemeriksaan pihak polis terhadap lelaki ini, dia disyaki berada dalam keadaan mabuk yang berlebihan sehingga meninggalkan kesan muntah pada badan termasuk di dalam kenderaannya. Jangan pegang. Pun, blow. Lagi. Bro.
Perempuan, 2 orang tu perempuan. Tiup lagi kuat pada you. Kuat punya You lelaki lagi mesti kuat. Depa perempuan 2 pun boleh tiup. Ketika pemeriksaan dilakukan, lelaki ini cuba mengelak daripada menjalani ujian pengimbas SD2. Kenapa tu cukup bro? Saya 5 second. Ini mesin bukan saya. Ini mesin yang baca, bukan saya yang baca. You suruh keluarkan. Tak cukup. Okey. Jangan terlalu laju, jangan terlalu cepat. Okey. So Lagi. Relax. Jangan ini macam. Buat dulu. You buat dulu. Tiup belon banyak, tiup belon. Lagi, panjang lagi. Panjang lagi. Okey, tarik nafas. Okey, tahan. Blow. Lagi. Okey. Dia minum apa tadi? biar saja bang. Ada campur lain. Tak ada apa. Ya kira bang. Sini depan. Ni 266. Okey. You punya bacaan. So what's the minimum bro? Had yang dibenarkan 50 mg saja. Okay. So sekarang apa you mau saya buat? Sekarang kami akan bawa you balik balai. Okey. Ada satu lagi alat you akan test dekat balai. Kalau kat sana juga sangkut, itu alat kami akan proses satu report. Nanti you naik mahkamah. 266. Di dalam operasi ini terdapat beberapa individu yang dipercayai memandu dalam keadaan mabuk di mana ia boleh mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Kesemua pemandu yang disyaki mabuk ditahan dan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut untuk menjalani ujian saringan kedua menerusi alat Evidential Breath Analyzer EBA bagi mengesahkan kandungan alkohol. Jika sabit kesalahan, mereka boleh didakwa mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Operasi tamat jam 3 pagi. Sanizar Ayin 999. Rantai emas lesap. Pemilik premis mengalami kerugian hampir RM40,000. Rakaman kejadian di Bandar Marang, Terengganu menjadi tular baru-baru ini memaparkan tindakan seorang lelaki yang berpura-pura sebagai seorang pelanggan di sebuah kedai emas sebelum melarikan 2 utas rantai. Menerusi rakaman terbabit, suspek dilihat sempat membuat permintaan kepada anak pemilik premis untuk melihat sendiri barang kemas yang diingini. Tindakan lincah suspek itu menjadi tular di media sosial dengan lebih 100,000 tontonan. Yang saya tak okey lah. Dengan kita meniaga susah-susah macam ni, dia dalam masa 2 minit macam tu dah boleh dapatkan RM40,000 lah. Meniaga dengan syarat orang boleh meniaga dengan cara halal lah. Boleh cari duit dengan jalan yang betul lah. Susah sangat cari duit dengan cara yang halal. Kita kumpul tin, kutip tin macam tu pun dah boleh lah. Janji jangan buat kerja-kerja macam tu lah. Sebab merugikan sangat bagi orang untuk masa ni lah. Dapat lagi musim masa-masa PKP ni kan. Kalau macam tu, kalau meniaga memang susah lah kalau macam tu kan. Kalau banyak orang curi tu kita nak buat macam mana kan. Sebab pendapatan kita pun tak adalah besar, kecil je, cukup-cukup makan je. Itulah kalau nak bagi tahu pun dengan budak-budak muda ni kebanyakan susah lah, banyak yang keras kepala. Dia nak ajar dia yang macam mana pun dia nak hidup senang. Kadang-kadang orang muda ni banyak memilih kerja. Nak gaji besar, nak senang kerja. Kalau macam muda-muda ni tak tahulah nak cakap macam mana pun dekat dorang ni, yang kebanyakan pun banyak melepak,
Buang masa. Itulah yang satu kita berhati-hatilah. Satu kebanyakan memang sebanyak lah sekarang macam-macam barang hilang, curi apa semua. Viral 999 bertemu pengamal undang-undang Datuk Muhammad Haziq Pileh untuk mendapatkan pandangan beliau berkenaan tindakan suspek dari sudut perundangan. Biasanya kalau berlaku kecurian di dalam bangunan, seksyen yang akan diguna pakai dalam kes-kes seumpama ni adalah seksyen 380 Kanun Keseksaan di mana ada kecurian di dalam bangunan. So, bila saya melihat di mana sekiranya penjenayah tersebut ditangkap dan disabitkan kesalahan, bagi kesalahan pertama hukumannya adalah sehingga 10 tahun penjara ataupun denda. Dan sekiranya beliau pernah mempunyai rekod lampau dan ini adalah kali kedua beliau melakukan kesalahan yang sama, maka sehingga 10 tahun penjara dan juga rotan. So kalau kali kedua ada rotan. Bagi pada mereka yang berurusan menjual harga emas, terutamanya pada ketika ni bila harga emas adalah pada pasaran yang paling tinggi, mereka perlu berhati-hati. Mereka jangan sekali-sekali memberi barang emas tu kepada seseorang yang tidak dikenali. Lain kalau orang tu kita kenal, kita tahu dia tak akan melakukan dia tak akan larikan barang tu. Tetapi kepada orang yang tak dikenal, tolong jangan memberi emas pada tangan mereka sehingga mereka menunjukkan wang ataupun mereka pasti akan membeli benda tu. Menurut Ketua Polis Daerah Marang, DSP Muhammad Zain Madris, siasatan masih dijalankan dan suspek kini diburu. Polis juga sedang mengenal pasti sama ada suspek mempunyai sebarang rakan subahat dalam kejadian ini dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Abang yang mengajar isteri. Apa benar kan? Seorang isteri bersama suaminya mengaku mengambil bahan terlarang di rumah yang turut didiami 5 orang anak mereka. Lebih memilukan apabila wanita itu sedang melalui tempoh pantang selepas melahirkan anak bongsu mereka yang hanya berusia 1 bulan. Kegiatan mereka terbongkar menerusi op cegah yang digerakkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor. Laporannya bersama wartawan Haris Farouk Alex. Semput. Ni siapa yang cepat? Siapa yang cepat? Semput tapi isap barang. Dah tahu ada anak kecil, kenapa nak terlibat dengan dadah? Tak, sekarang ni salah tak salah? Dia masih dalam pantang. Betul, sekarang ni persoalan saya. Pasal dadah, bukan masalah dalam pantang ke apa. Usaha Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Johor untuk menghapuskan pengambilan dan pengedaran bahan terlarang diteruskan dengan ops cegah. Operasi yang digerakkan AADK Negeri Johor itu dijalankan secara serentak minggu lalu melibatkan 8 daerah di seluruh negeri. Jam 6.30 pagi, kru 999 bersama pasukan negeri dan daerah Johor Bahru menuju ke lokasi sasaran pertama di Pasir Gudang. Menurut aduan, rumah sasaran didiami sebuah keluarga dan kerap kali dikunjungi penagih yang tinggal berdekatan untuk melepaskan giat. Hasil pemeriksaan 2 pegawai dan 4 anggota AADK mendapati sepasang suami isteri bersama 5 anaknya menjadi penghuni tetap di rumah ini. Namun 2 lelaki yang ditemui di bilik berasingan mendakwa mereka adalah saudara dan rakan kepada keluarga ini. Bangun. 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 Kasih mana si keluarga si bangun.
Bangun. Kenapa? Ha? Semput. Semput. Ni siapa yang sepipat? Ha? Siapa yang sepipat? Ha? Semput tapi isap barang. On. IC mana? Keluarkan IC. IC kau mana? Penemuan alatan seperti dapur khas bagi pengambilan dadah jenis syabu dan lambakan bungkusan kecil lutsina secara tidak langsung menguatkan dakwaan berlakunya aktiviti salah guna dadah. Dalam serbuan ini, seorang wanita dan juga ibu kepada 5 anak dikatakan sedang menjalani tempoh pantang selepas bersalin sebulan yang lalu. Dipercayai wanita berusia 37 tahun ini mengambil dadah jenis syabu sepanjang tempoh pantang tanpa menghiraukan keselamatan anaknya. Kamu isap dadah? Taklah bang, ini sangat. Tak isap. Bukan pasal heavy tak heavy. Masalah kamu terlibat tak terlibat dengan dadah ni. Ha? Ha, dah tu. Kalau tak ada selama terdekat saya serah kat JKM. Itu je. Lagi lah. Ha. Sebab masalahnya awak laki bini terlibat dengan dadah. Saya pun. Ha. Tak kita bawa awak sekejap untuk proses. Itu jadinya. Anak ni datang, saudara tu kejap. Cuma Kau tahu ada anak kecil. Dah tahu ada anak kecil, kenapa nak terlibat dengan dadah? Tak, sekarang ni salah tak salah? Dia masih dalam pantang gitu. Betul, sekarang ni persoalan saya pasal dadah, bukan masalah dalam pantang ke apa. Wanita kelahiran Johor ini mengaku suaminya menjadi punca dia terjebak dalam kancah dadah. Pelawaan dari si suami untuk mencuba bahan terlarang 5 tahun lalu akhirnya memerangkap dirinya apabila mula menjadi penagih syabu. Isteri abang ambil juga abang. Dia jalan. Kenapa? Tengok. Mana dia tahu untuk ambil bahan tu? Saya abang yang mengajar isteri sini. Tak, dia tengok nak try. Lepas tu abang bagi, abang benar kan? Melalui pengakuan lisan, 3 lelaki termasuk ketua keluarga ditahan untuk menjalani saringan ujian air kencing dan tindakan lanjut. Bagaimanapun, wanita ini diberikan amaran bagi membolehkannya menjaga anaknya yang baru dilahirkan. Ya, sebab kita lebih kepada kita membantu rawatan bukan tak mungkin ini sebenarnya untuk mencegah. Kerana dadah, keluarga binasa. Itu yang dapat digambarkan apabila beberapa aduan diterima melalui keluarga terdekat. Mereka tidak mahu melihat hidup insan tersayang musnah dan melarat. Di lokasi berlainan, seorang wanita dikejutkan dengan penahanan suaminya oleh ADK kerana disyaki mengambil dadah jenis metafetamin. Ketika serbuan lelaki berusia 53 tahun ini berada di rumah bersama anaknya manakala isteri sedang bekerja di sebuah kedai makan berdekatan. Pengacar tak? Cepat-cepat kau hisap tau. Pempak mana? Pempak ada. Mana? Wah, kau tahu campak bawah ni Oi. Kau tahu campak bawah ni Bapa kepada 4 orang anak ini mendakwa bekalan syabu dibeli dengan harga RM20 untuk kegunaan sendiri. Memang kau buka? Itulah, pakai anak. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang ni ini alat balatan hisap. Okey. Jadi saya bawa oleh pejabat ADK untuk buat urin. Kalau urin dia positif, saya akan tahan dia untuk tindakan lanjut. Ya Allah. Abang. Ya, Puan.
Nanti tak apa, nanti apa-apa kita akan telefon. Kita nak minta nombor telefon Ayu mana? Tak apa. Nanti suami ingat nombor dia perempuan, nanti Ayu akan telefon. Telefon. Ya Allah. Abah. Suspek dibawa ke Ibu Pejabat AADK Negeri Johor untuk menjalani saringan ujian air kencing dan kes disiasat di bawah Akta Penagih Dadah 1983. Kru 999 bersama AADK kemudian ke sebuah lagi rumah yang disyaki menjadi lubuk buat 3 beradik untuk melepaskan giat. Cik, come on, AADK. Bangun. Asyik mana? Berapa orang dah rumah? Ha? 2 orang. Atas 2 orang. Duduk. Kena. Duduk. IC. Difahamkan hampir setiap hari mereka melepaskan ketagihan di depan ibu sendiri tanpa rasa hormat. Aktiviti mereka turut dikesan penduduk setempat gara-gara sering kelihatan tidak bermaya. Bagi tujuan pemulihan, ketiga-tiga suspek disiasat dengan Akta Penagihan 1983. Menurut pengarah AADK Negeri Johor, Azli Ubin, pasukan penguasaan mengambil berat setiap aduan yang diterima mengenai aktiviti penagihan dadah termasuk daripada ahli keluarga. Operasi cegah yang mana kalau kita tengok pada tahun ini dan tahun lepas, AADK Johor ni antara statusnya adalah negeri yang kedua menerima aduan yang tertinggi selepas Kedah. Ketiga adalah Negeri Selangor, Johor 2. Dan daerah Johor Bahru ini saja mewakili 50% daripada daerah-daerah di Johor ini. Bermakna kalau Johor ni ada 1375, di Johor Bahru saja ada 724. Dia mewakili separuh daripada aduan ini. So bila kita melihat tadi aduan kedua tertinggi dalam negara, of course itu mungkin kesedaran daripada masyarakat itu telah timbul. Hasil ops cegah yang dijalankan serentak di negeri Johor, seramai 69 daripada 92 individu yang diperiksa didapati positif dadah jenis metafetamin, opiat dan THC. Haris Faro Alex 999. Angkatan Tentera Malaysia ATM meningkatkan kesiapsiagaan dengan melaksanakan rondaan secara agresif di kawasan panas sempadan Malaysia Thailand di Kelantan. 2 kumpulan pelatun tambahan dari kamp Pekalan Cepa turut membantu operasi semasa keadaan kecemasan atau sekiranya berlaku sebarang situasi kontingensi. Kalimah UP ni maksudnya tadi sebagaimana daripada sebelah kanan saya ni melalui laluan yang tuan-tuan nampak di sebelah kanan, dia akan ronda sebenarnya sepatutnya daripada sana. Okey. Tetapi sana dah tenggelam, so kita buat daripada sini. Ronda daripada sana akan menghala ke arah kiri. Itu di pertindungan hantar 2 kali anggota tinjau rapat. Sekiranya dengan kekuatan 274 anggota 8 brigade, lebih 59 kawasan panas di sempadan negeri Thailand berjaya dikawal. Kompetan meeting, Kompetan dan Private, Daripada Polis, Don Romeo, 3. Kita meningkatkan kesiagaan tu dia meliputi penggunaan drone dan juga kerjasama ataupun perkongsian maklumat risikan dengan agensi lain di bawah Benteng. Jadi penggunaan drone itu amat berguna supaya kita dapat kenal pasti ancaman itu lebih awal. Sekiranya ada kelompok-kelompok ataupun suspek penyeludup sedang dalam aktiviti mereka menyeludup, jadi kita dapat ambil tindakan yang lebih awal dari segi persediaan dan juga perkongsian maklumat risikan itu kita kenal pasti kawasan-kawasan mana yang dijangkakan akan berlaku penyeludupan. Jadi anggota kita lebih bersedia untuk menghadapi keadaan tersebut.
Persiapan operasi Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dibuat bagi mengukuhkan keselamatan dan kedaulatan negara di sempadan Malaysia, Thailand. Sebuah stor 3 tingkat dipenuhi barangan tiruan berjenama diserbu pasukan KPDN HEP wilayah Persekutuan. Hasil pemeriksaan mendapati bahawa premis berkenaan telah pun diubah suai dengan penambahan lift sementara bagi membawa barangan tiruan ke sebuah bilik rahsia di aras ketiga bangunan terbabit. Laporannya bersama wartawan Haris Farouk Alex. Hasil risikan selama 2 minggu, pasukan penguasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sekali lagi berjaya melumpuhkan wakil pemborong barangan tiruan di Jalan Kenanga. Lebih 40,000 unit barangan tiruan berjenama dirampas hasil serbuan di beberapa premis yang disyaki kepunyaan pemilik yang sama. Penemuan ini juga hasil penyamaran pasukan risikan yang menjadi pembeli secara dalam talian. Pemilik premis dikatakan telah menukar taktik untuk menjalankan perniagaan secara dalam talian sejak perintah kawalan pergerakan yang bermula Mac lalu. Tagging ada tak yang memastikan benda tu original? Ada nombor siri tu. Ada nombor siri semua. So dia bila macam ni dia orang tahulah. Dia ni dia orang tengok pun dia orang tahu macam mana kualiti dia. Kadang jahitan dalam dia kanan yang original kan ada tagging. Pasti dalam kan. Tagging tepi yang betul. Semua tu. Itu memang ada. Kita tengok pun dia mana tahu. Buat kualiti dia. Serbuan jam 10 pagi yang digerakkan sepasukan pegawai KPDN HEP dan wakil cap dagang membabitkan 10 stor dan 3 premis pemborong. Hasil pemeriksaan mendapati setiap premis dikesan memiliki barangan yang disyaki tiruan. Bagi memudahkan urusan penyimpanan di aras berlainan, pemilik dipercayai telah mengubah suai premis dengan membuat penambahan lift sementara. maksudnya untuk angkat barang dia orang je lah ni. Dia punya office tu. Kita ada CCTV kat sini, dia pantau CCTV. Dia masuk kat sini. Kita tengok. Difahamkan lift yang digerakkan menggunakan motor yang disangkut di bahagian siling ini turut menjadi laluan utama ke pejabat pengurusan. Sistem pengawasan kamera litar tertutup juga dipasang bagi memantau kehadiran pihak berkuasa. Satu mangsa itu Kelantan, Ipoh, Perak, Kedah, Johor Bahru. Banyak orang ambil sama you lah. Banyak ni sekarang fikir-fikir. Tapi sekarang kurang lah. Ini tahun kalau kurang tak ada, lah. memang banyak lah ambil sama you. Orang pasar malam pun ambil sama you. Itu dulu bos. Dulu. Ini tahun tak boleh banyak. Barangan tiruan ditempatkan di setiap bilik kecil di aras 3 premis ini sebelum diagihkan kepada pembeli. Menurut pemilik premis berusia 39 tahun ini, sasaran pelanggan adalah peniaga pasar malam dan peniaga dalam talian yang ingin membeli secara pukal. 2 wanita yang bekerja di sini turut mengaku tidak dibenarkan untuk naik ke stor penyimpanan. Hanya seorang pekerja lelaki warga asing yang menguruskan aktiviti keluar masuk barang. Yang kata bangla yang nak kata nak pergi makan tu yang lari tu. Oh, ada seorang lagi tu? Tadi kan dia kata nak pergi makan. Mungkin dia nampak KDN datang, dia terus lari lah kot. Dia tak dia tinggal saya seorang. Oh, dia lah. Dia orang yang jaga sini? Dia jaga sini. Orang tuan kedai tu bagi duit kat dia, dia yang bayar saya. Cashier, pasal customer bayar duit ke, ambil baju semua dia yang buat. Semua cashier semua, saya cuma sekat depan, masa customer kat dalam. Jumlah keseluruhan rampasan dianggar bernilai 1.8 juta ringgit dan dicatatkan sebagai rampasan terbesar KPDN HEP wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun ini. Hasil siasatan awal kita mendapati dia telah beroperasi lebih kurang setahun. Barang-barang yang kita percaya tiruan ni diambil daripada luar negara dalam kuantiti yang sedikit lah. Dia sedikit tetapi konsisten. Dia buat secara konsisten. So ini yang kita dapati, dia dapat simpan lah, sampai 10 store. Dan store-store ni pula dikunci daripada luar dan dia memang tak ada akses lah. Kalau kita sekali pandang daripada luar ni seolah-olah macam tempat yang terbiar. Tapi akses dia memang melalui jalan-jalan dalam. Kes disiasat mengikut Akta Cap Dagangan 2019.
Kejayaan terbaru ini sekaligus menjadikan sebanyak 46 kes terhimpun di bawah Akta Sama tahun ini dengan nilai keseluruhan rampasan mencecah 6.6 juta ringgit. Haris Farouk Alex, 999. 999 terus komited membawakan laporan terkini kejadian jenayah semasa. Dan bagi anda, penonton kami, jangan lupa untuk amalkan normal baru di mana saja anda berada. Sekian sahaja daripada kami sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Mewakili tim penerbitان 999, saya Sofia Nur Solehatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.